Hai semua, ini adalah kelas teori pengenalan kepada sistem perakaunan berkomputer. Sebelum nak mula rekod dokumen urus niaga menggunakan apa juga software, asas akaun kena tahu dulu ya. So, walaupun kita dah tahu bila guna software ni, kerja buat akaun akan jadi lebih mudah kan. Tapi kalau salah, bukan tak balance macam kita guna Excel, tapi bila kita guna software ni, salah key in je, maklumat di penyata keuangan akan jadi salah report. So bila salah report pula, maka tinggi potensi kiraan cukai juga akan jadi salah. Okay, faham So dalam modul awal kepada pengenalan perakaunan berkomputer ini, kita akan belajar teori je dulu. Saya akan pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, kita akan belajar ilmu asas perakaunan dan simpan kira. Okey, biasa dengarkan perkataan accounting ataupun perakaunan ni. So, apa maksud perakaunan tu? So, hari ni kita belajar teori dulu secara ringkas sekali ikut buku Perakaunan ini adalah proses penyediaan maklumat mengenai kedudukan keuangan entiti perniagaan untuk bantu pihak dalaman organisasi dan juga pihak luar dalam membuat keputusan, perbandingan dan perancangan bisnes. So, soalan biasa yang orang tanya, kenapa akaun ni penting dalam bisnes? Penting sangat ke kerja akaun ni lebih daripada kerja menjual? So, okey, saya nak bagi anda faham masuk perakaunan ni dalam bentuk situasi. Katakan kita bisnes apa? Kita bisnes ternak dan jual ikan di kolam. So, kita kena tahu berapa banyak benih ikan kita kena beli dulu untuk bela dalam kolam tu. So, kita kena kira luas kolam yang kita ada, berapa banyak pula boleh bela ikan dalam tu kan. So, untuk dapatkan business income, target customer yang paling mudah siapa? Tokey restoran. So, untuk capai permintaan tokey restoran untuk sebulan, berapa banyak kolam kita kena ada untuk pastikan bekalan ikan sentiasa cukup untuk dihantar ke restoran tu. So, kena jaga juga berapa lama pula tokey tu boleh bayar kita. Duit jualan tu sempat tak kita guna balik untuk beli makanan berkualiti bagi ikan? Jika ada musim perayaan, cukup tak bekalan ikan yang ada? Bilangan pekerja untuk jaga ikan dan bersih kolam cukup ke tak? Okey, so jualan bulan lepas dengan bulan ni naik ke turun? Hutang beli makanan dari pembekal dah bayar ke belum? So, bila makin banyak permintaan, kita perlu banyak stok ikan. Jadi, kita mula guna teknologi tertentu supaya boleh bantu kita tinggikan pengeluaran ikan. Betul tak? Tapi itu juga perlukan tambahan kos. Time tu pula kita kurang duit. Jadi, kita kena ada laporan keuangan yang sentiasa update. Baru pihak bank percaya kita ni serius bisnes, bukan main-main punya. Okey? So, jadi pihak bank bolehlah luluskan kemudahan pinjaman bank pada kita. Bila kita apply loan, dia nampak kita punya report okey, up to date, baru dia percaya, baru boleh bagi loan kan kat kita. Betul tak? So, bila bisnes maju, ada pula orang berminat nak join bisnes. Katakan kita dah kira-kira perlu tu, bila kita buat pengiraan, kita masih perlu ke partner baru ni? Berapa banyak pula kita dah labur untuk jadi rakan kongsi? So, hasil, katakan kita setuju hasil duit pelaburan partner tu, kita nak beli tanah buat kolam baru ke, atau nak beli mesin proses ikan? Atau kita mungkin terfikir selain pada hantar ke restoran, kita mungkin boleh jual ikan kering pula, kita boleh produce ikan kering pula. Okey, so dari contoh-contoh ini, bila ada sistem perakaunan yang teratur, kita boleh buat keputusan bisnes dengan lebih tepat. Termasuk kemungkinan jual bisnes sedia ada untuk tubuh rangkaian bisnes lebih besar dalam industri yang lebih berpotensi. So, now boleh nampakkan betapa pentingnya jaga rekod duit keluar masuk bisnes ni. Selain perkataan perakaunan, anda mungkin pernah dengar perkataan simpan kira, which is in English we call bookkeeping. So, simpan kira ni sebenarnya sebahagian daripada proses awal perakaunan. Tanpa simpan kira, proses perakaunan selanjutnya tidak boleh dilakukan. So, proses perakaunan ni melibatkan aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan dokumen keuangan ataupun dokumen urus niaga, merekodkan dokumen tersebut, melaporkan, menganalisa, mentafsir, merancang, menilai dan merumus maklumat keuangan untuk kegiatan
business. Okey, jadi jika kita refer slide sebelum ni, dua proses awal tu nampak kan? Dua proses awal tu merupakan simpan kira, iaitu bookkeeping. Jadi macam saya kata tadi, tanpa simpan kira, proses untuk menyediakan penyata kewangan yang lengkap dan tepat tak boleh dibuat. So ini kerana simpan kira boleh dikatakan sebagai satu sistem merekod semua urus niaga secara tepat dan sistematik. So dari sini accountant boleh teruskan proses perakaunan seterusnya. Contoh biasa yang mungkin kita pernah tengok ataupun kita dengar, kerani account, dia akan kumpul semua bil-bil bayaran, dia susun semua invoice-invoice yang dikeluarkan kepada klien, kemudian dia simpan dalam fail khas dan direkod ke dalam account. So cukup sebulan dia dah dapat penyata account bank, dia akan serah semua dokumen dan kerja-kerja yang dibuat kepada accountant ataupun firma account untuk sediakan laporan penyata keuangan bulanan ataupun tahunan. So ada juga accountant yang sediakan sekali servis percukaian ataupun dia akan serah kepada ejen cukai untuk proses selanjutnya. So dari situ pula accountant akan beri penilaian dan rumusan daripada laporan keuangan yang dibuat tadi kepada business owner ataupun pengarah syarikat. So maka di situ lengkaplah semua proses perakaunan. So di masa-masa akan datang, proses yang sama akan berulang selagi bisnes masih beroperasi. Okay, so now you all dah boleh nampak ya apa dan macam mana proses perakaunan itu sebenarnya. Okey, sekarang kita nak kenal terma-terma biasa yang kita akan jumpa bila kita terlibat dalam kerja-kerja akaun ni. So orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Okey, so sekarang kita nak belajar satu-satu. Okey, so nombor satu adalah transaction ataupun transaksi. So erti mudah, transaksi ni adalah sebenarnya urus niaga yang mana ada persetujuan beri dan terima ataupun persetujuan satu pihak jual dan satu pihak beli. So itulah dia transaksi. Okey. Nombor 2 adalah double entry ataupun catatan bergu. So maksud ringkas catatan bergu ni, setiap transaksi yang kita kena record kenalah balance. So maknanya satu akaun kita, bila kita debit, lagi satu akaun kita kena kredit. So macam dacing kena balance macam tu. So bila kita guna software ni, sistem akan automatic debit ataupun kredit. So kita tak payah pening-pening. So bila kita macam contoh kita akan kreditkan, automatic transaction yang lagi satu software akan kreditkan untuk kita sesiap. Dia akan auto kan. So kita tak payah, kurang sikitlah pening kepala. Okey. Nombor 3 adalah journal entry. Journal entry ni sebenarnya adalah catatan pelarasan yang biasanya dia tak melibatkan tunai ataupun duit daripada bank. Contoh bila kita nak rekod susuk nilai fee asset. Okey, susuk nilai fee asset kita akan pakai journal entry. Okey. Nombor 4 adalah account. Okey, so account orang biasa sebut apa dia account. So account adalah ringkasan daripada semua transaksi yang kita dah kelaskan, yang kita dah rekod. Okey. Nombor 5, chart of account ataupun chartered account. So biasa bila kita guna software, kita akan create nama account dan juga kategori dia sebagai asset ke, liability ke, income ke, belanja ke dan sebagainya. Kita akan susun account tu satu-satu. Okey. Nombor 6 adalah ledger arm ataupun general ledger. So ini pula adalah himpunan semua account yang kita dah buat, yang kita dah susun. Maknanya item nombor 4 tadi tu, bila ada banyak-banyak account, so bila kita print dia punya report untuk semua account tu, kita akan panggil dia sebagai general ledger. Okey. So nombor 7, trial balance ataupun imbangan duga. So ini adalah senarai baki akhir semua setiap account yang kita dah buat. So jumlah besar bahagian debit dan bahagian kredit kena balance. So jika kita guna software, memang mudahlah nak balance sebab macam saya cakap tadi auto double entry berbanding kalau kita guna Excel. So untuk mereka yang tak ada basic account, kalau buat account guna Excel, kat sini yang dia selalu sangkut. Sebab tu saya memang galakkan sangat penggunaan software account. Tak kisahlah bayar ke free ke, tapi sekurang-kurangnya kalau kita pakai free, kita boleh mula belajar. Untuk belajar mahir account, kita guna software. So carilah account yang free. Saya ada share dekat dalam YouTube kan. Kita boleh start daripada situ. Okay.
So nombor 8, financial statement ataupun penyata keuangan. So ini adalah sebenarnya himpunan 3 penyata utama mengikut jenis bisnes yang kita nak rekod, iaitu dalam financial statement akan ada balance sheet, income statement dan cash flow statement. Okay, so sekarang kita belajar satu-satu pula. So nombor 9, apa dia pula balance sheet? So balance sheet ni selalu kita orang panggil, ada yang panggil kunci kira-kira. Okay, kunci kira-kira. So nama awal pun dia dah, nama pun balance, ada perkataan balance kan, balance sheet. So nama awal pun dia dah balance. So bila kita ada try balance yang tadi, yang item nombor yang sebelum ni, nombor 7 kan. Okey, yang tadi kita sebut. So bila kita dah ada try balance yang dah memang balance, so balance sheet ini akan jadi balance juga. Sepatutnya akan jadi balance. So kalau untuk syarikat, dalam financial statement, perkataan balance sheet ni dia akan tunjuk statement of financial position ataupun penyata kedudukan keuangan. Okey, so siapa yang mahir baca balance sheet ni, dia akan tahu sebenarnya value sebenar bisnes tu ada potensi ke tak. Contoh so lepas ni kita akan tengok apa yang ada dalam balance sheet ni, kita akan tengok. Okey, sebelum tu kita akan, sebab kita nak belajar terma dulu kan, so kita kena tahu apa maksud satu-satu. Okey, so yang kemudian kita akan tengok profit and loss account ataupun income statement. Ada yang panggil untung rugi, ada yang panggil penyata pendapatan. So BNBI lebih kurang samalah. So selalu saya akan sebut income statement, senang sikit nak sebut. Okey, so dari bunyi dia pun kita dah boleh agak apa dia nak tunjuk kan, betul tak? Okay, so yang last kali adalah cash flow statement, iaitu penyata aliran tunai. So penyata ini sebenarnya dia akan tunjuk berapa banyak tunai yang kita berjaya bawa masuk dalam sesuatu tempoh tertentu, sama ada menggunakan aset yang kita ada sebagai business owner ataupun dari sumbangan pihak luar, dan juga berapa banyak yang kita dah keluar untuk bayar semua hutang-hutang yang ada. So hasilnya dalam bisnes tertentu, penyata ini akan tunjuk net cash. Sebenarnya kita berjaya tambah duit ke atau lagi banyak duit keluar. So kalau tunjuk angka negatif tu, kena jaga-jaga. Bermakna baki tunai yang kita ada makin susut, makin sikit. So kita berbisnes ni, kita nak make sure net cash kita yang dalam finance dalam cash flow statement ni akan tunjuk angka positif. Okay, so semua faham tema-tema ini. So you all boleh tahu apa maksud dia lah. Kalau kena hafal sikit lah, tapi taklah banyak sangat. Sebab bila kita guna software, dia akan pakai semua perkataan-perkataan ni. Tapi bila kita dah mula guna software, so lagi mudah ingat. So simple sikit lah. So mula-mula je sukar sikit. Okay, okay, now kita kena tengok pula apa dokumen yang biasa terlibat dalam kerja-kerja account ni. So modul ni memang boring sikit sebab dia teori je kan, tapi you all kena hadap juga. Okay, so apa dokumen yang terlibat dalam proses account? Nombor 1 adalah invoice. Invoice ni adalah bukti jualan atau belian yang telah berlaku. So bila kita keluarkan invoice, kita as a seller keluarkan invoice kepada buyer, so ini bermakna transaksi pendapatan untuk kita telah berlaku. Dan juga bagi rekod buyer tadi, dia akan jadi belian ataupun belanja. Okey, untuk rekod buyer tu untuk kita income, untuk dia sama ada jadi belian ataupun jadi perbelanjaan. So selagi tak ada bayaran diterima atas invoice tu, maka transaksi tu kita akan record sebagai hutang ataupun kita panggil credit income. Okey, so nombor 2 adalah official receipt. So receipt rasmi. So ini adalah bayaran yang telah diterima oleh kita as a seller tadi, dan juga bukti bayaran oleh buyer. So buyer bayar kat kita atas atas invoice tadi, kita akan keluarkan receipt. So receipt untuk buyer dah buat pembayaran, dan receipt juga untuk kita, bukti yang kita dah terima bayaran daripada buyer tadi. Okey, so kalau kita guna cash invoice ataupun cash bill, so tak perlu dah receipt ni, sebab urus niaga itu, transaksi tu berlaku secara tunai. So tak perlu ada official receipt. So dia dah once bagi cash invoice ataupun cash bill, kita dah faham dah transaksi ini cash, terus itulah invoice, itulah cash, itulah receipt. Kita panggil cash invoice ataupun cash bill. Okay,
Nombor 3, credit note ataupun nota kredit. So again, seller akan keluarkan jika ada kesilapan terlebih catat atas invoice yang telah dikeluarkan sebelum ini. Maknanya macam contoh, invoice tu kita dah issue, tiba-tiba kita kikir balik, alah, salah kira pula, ada terlebih charge. Okey, kita akan keluarkan nota kredit. Ataupun jika ada buyer pulangkan barang yang rosak. Kalau kita jual produk tu rosak, buyer pulangkan, kita as a seller, kita kena hantar credit note. Okey, so ini bukti jualan terhutang tadi telah pun berkurang. Okey, so bila jualan terhutang berkurang, income kita berkurang, hutang buyer tadi pun automatik akan berkurang juga. Okey, so apa itu debit note? Debit note ni pula kontra daripada credit note tadi. So seller akan keluarkan jika ada kesilapan kurang catat. Okey, dia dah hantar invoice, tiba-tiba dia kikir balik terkurang catat, jadi dia nak tambah. So dia akan issue debit note. Ataupun bila dia semak-semak invoice tadi, ada pula charge terlebih, ada pula charge yang tak masuk, macam handling ke, transport ke, packaging ke, whatever lah, charge tu tak masuk dalam invoice tadi. So again, dia akan hantar debit note. So ada juga seller yang kenakan interest tambahan. Kadang-kadang ada, jarang berlaku. Seller akan kenakan interest tambahan atas nilai jualan yang masih terhutang. Maknanya macam bila dah bagi kredit sampai 45 hari ke, sebulan, 2 bulan ke, buyer tak bayar, dia akan hantar debit note untuk bagi tahu, okey, you punya hutang dah tambah. Okey, so ini debit note ni akan jadi nilai jualan terhutang telah bertambah. Potensi income kita jadi tambah, dan juga hutang buyer tadi akan bertambah. So dengan harap bertambah-tambah ni, buyer boleh bayar, kita akan tuntut suruh dia bayar. Okey, apa dia? Next adalah bank deposit slip. Okey, ini adalah bukti resit bank yang kita dah dapat bila kita masuk duit. So bila kita, contoh kita guna mesin ATM kan, make sure kita, walaupun kecil macam mana pun, make sure kita print resit kecil tu dan photostat siap-siap sebelum simpan dalam file. Sebab jenis resit sekarang ni dia pakai carbon kan, so tulisan dia tak tahan lama. So you make sure kalau resit yang you dapat jenis yang macam ni, you kena photostat siap-siap supaya sebelum you simpan dalam file. Okey, next adalah creditor statement, penyata pemiutang panggil penyata. Okey, seller yang akan hantar penyata ni, tapi bila dia nak hantar seller yang akan hantar penyata ni bila dia nak tuntut hutang yang telah dibuat oleh buyer. So macam kalau kita terima penyata ni, maknanya kita, status kita as a buyer lah, faham tak? Contoh macam kita beli barang, kita tak bayar, so seller, supplier akan hantar statement ni, nak beritahu, okay, this amount you masih lagi terhutang dengan kita, you all kena bayar. Okay, so creditor statement. So kita panggil kalau macam auditor, kita akan rely inilah, sebab kita panggil outsider punya proof document. Okay, pihak luar punya dokumen. Nombor 7 adalah bank statement. Okay, bank statement ni macam biasalah, standard, semua orang tahu rasanya kan. Itu adalah penyata akaun semasa yang dikeluarkan oleh bank. Dulu-dulu, zaman-zaman dulu, bank akan post kita setiap bulan. So sekarang senang, dah pakai portal, kita boleh print sendiri. So pastikan setiap bulan print bank statement. So ini print bank statement ni, bank statement ni adalah bukti duit masuk dan duit keluar melalui urus niaga menggunakan bank. Senang simple Okey. Agreement ataupun perjanjian, apa yang ada biasanya? So biasa yang ada dalam yang terlibat, agreement yang terlibat dalam bila kita bisnes ni, yang normal yang ada perjanjian gaji, perjanjian gaji staff, employment agreement. Kita ada perjanjian sewa pejabat ataupun kedai ataupun gerai, tapak ke apalah. So kita ada perjanjian loan bank, kalau siapa yang ada dapat loan, confirm dia akan bagi agreement berapa kena bayar, berapa tempoh kena bayar, berapa interest, tuntang semua. Ataupun kita ada perjanjian kontrak kerja, tender dan sebagainya. Termasuk juga kadang-kadang kita ada JV project dengan pihak-pihak yang berkaitan, pihak-pihak tertentu. Kita akan buat agreement siap-siap supaya tak urus niaga senang settle. You all punya contribution macam mana, nanti pembahagian keuntungan macam mana dan sebagainya. Atau perjanjian joint venture. Okay, so next kita ada payroll slip. So biasa kita panggil slip gaji, senang cerita kita panggil slip gaji. So setiap majikan
patut wajib serahkan payroll slip ni kepada setiap staff pada setiap bulan. Tunjuk berapa jumlah gaji kasar dia, berapa jumlah bersih gaji staff boleh dapat setelah tolak semua apa yang patut, macam EPF, SOSO, EIS, kalau ada zakat pun, ataupun termasuk jika ada advance yang dia dah ambil sebelum ni. So ini juga bukti dia. So ini adalah bukti pembayaran gaji dan juga potongan-potongan lain yang kita boleh record. Okay, last kali registered ownership. Okay, ini biasanya adalah bukti yang aset itu adalah milik bisnes. Contoh, kita beli bangunan, ataupun kita beli tanah, ataupun kita beli kenderaan. Dokumen ownership ni mesti atas nama bisnes, bukan atas nama orang lain. Bukan atas nama orang lain lah, mesti atas nama bisnes. Baru kita tahu, okey, memang sah aset ni adalah milik bisnes. Okey, milik syarikat ke, milik enterprise ke, milik partnership ke, memang sah atas milik dia. Okey, so semua sekali ada 10 dokumen semua. So macam ada tambahan, contoh kalau kita baca buku account, ada purchase order, ada delivery note, tu semua saya tak nak cerita sebab bagi saya itu hanyalah dokumen pentadbiran saja. So tak melibatkan apa-apa record, just nak sahkan yang orang ni order, dia hantar purchase order, orang tu dah hantar, dia hantar delivery note, tu tak ada. Yang penting 10 ni bagi saya lah. Okey, sebelum kita nak mula proses merekod ni, iaitu simpan kira, ada 4 point ataupun ada 4 perkara penting yang kita kena semak dulu. Okey, yang pertama, apa jenis bisnes? Okey, maksudnya kat sini adalah adakah bisnes yang kita nak record ni bisnes enterprise ke ataupun syarikat? Kalau dia enterprise, adakah dia milikan tunggal ke, perkongsian ke? Okey, macam mana nak tahu? Okey, ni kita akan semak daripada dokumen pendaftaran bisnes tersebut. Kita kena tahu sebab nanti akan ada perbezaan item dalam balance sheet masing-masing. So nanti saya akan tunjuk kemudian. Okey, so perkara nombor 2, apakah aktiviti utama bisnes tersebut? Okey, dia jual barang ke, dia offer servis ke? Okey, so maklumat ini juga ada dalam dokumen pendaftaran bisnes. Macam kita daftar enterprise kan, SSM minta kita isi apa yang kita nak jual. Jika kita guna software, item ni penting masa kita nak set up invoice dan chart of account. Okey, perkara nombor 3 adalah bila tempoh kalender account ni. Okey, maknanya tempoh perakaunan bisnes ni. So kita kena tahu tarikh tutup akaun tahunan bisnes tersebut. So ini ikut jenis bisnes, dia tak sama untuk semua bisnes ya. So macam contoh enterprise, sama ada dia milikan tunggal ke ataupun dia partnership, biasa tempoh perakaunan dia bermula daripada Januari hingga Disember, dan tutup akaun dia, tarikh tutup akaun dia pada 31 Disember. Sama untuk setiap tahun. Manakala untuk syarikat yang baru tubuh, you all kena tanya dengan setiausaha masing-masing. Sebab syarikat ni dia punya year end dia ataupun tarikh tutup akaun dia, tahunan dia, date dia, tarikh dia lain-lain. So you all kena jumpa sekretari lah, tanya. Okey, so yang last kali kita kena semak, sebelum kita nak rekod, kita kena semak dokumen cukup ke tak. Okey, sebab bila kita dah tahu tadi, kita dah belajar tadi kan dokumen apa yang kena ada kan. Okey, so bila kita dah tahu apa dokumen bisnes yang kena ada, dan kita dah tahu bila tempoh perakaunan tu, masa kita susun dalam file tu, kita automatik dah auto semak semua dokumen cukup ke tak, dari awal bulan hingga akhir bulan, hinggalah akhir tahun. So kalau tahunan, paling mudahnya macam contoh bank statement enterprise ada 12 bulan sebab bermula daripada Januari hingga Disember. Okey, faham ya? Okey, so make sure sebelum kita start je proses nak record, kita kena semak 4 benda dulu. So baru kita key in, laju je, cepat siap. Okey, sekarang kita dah masuk part 2. Maknanya kita akan belajar pengenalan sistem catatan bergu perakaunan. Okey, so tadi kita dah tahu maksud double entry kan. So sekarang kita nak tengok macam mana kerja double entry ni dalam sistem account. Okey, secara am, bila kita guna software account ni, ada 2 report asas kena ada, iaitu balance sheet
ataupun kunci kira dan juga income statement ataupun penyata pendapatan. So ada juga software dia akan sediakan sekali cash flow statement ataupun penyata aliran tunai. Tapi kalau tak ada pun okey. Contoh macam audited report syarikat Sdn Bhd, dia ada cash flow statement. So biasanya kalau software dia tak ada, kalau bagi pun cash flow statement ni pihak auditor yang akan sediakan. So dia ada standard dia punya format, dalam report audited account lah. Kalau untuk level enterprise cukup. Kalau software tu hanya ada balance sheet dan income statement, cukup dah untuk enterprise. Ni standard format dalam software balance sheet akan tunjuk apa? Dia akan tunjuk aset ataupun harta, dia akan tunjuk liability ataupun hutang ataupun tanggungan, dan juga equity. Manakala dalam income statement dia akan tunjuk pendapatan ataupun income dan juga belanja ataupun expenses. So ini standard format dia. Kalau guna Excel pun anda perlu create format yang sama. Dia tak boleh lain. So kalau kita guna software, dia dah setting auto siap. So lagi senang. So tak payah nak buang masa nak pening-pening kepala nak create bagai. So dia dah memang standard format dia dah macam tu. Kita hanya penting kita kena make sure kita punya chart of account betul. So automatic generated untuk balance sheet dan cash flow ni dah confirm betul. Okey, sekarang kita tengok apa ada dalam asset di balance sheet. So aset ni dalam bahasa mudah translate-nya adalah harta bisnes yang digunakan untuk urus niaga harian. So dia ada dua jenis, iaitu harta semasa dan harta bukan semasa, current asset and non-current asset. So bila sebut semasa ni, nilainya akan sentiasa berubah dalam tempoh setahun. So contoh dekat sini, account petty cash, cash in hand, akaun tunai di bank, akaun penghutang, belanja prabayar, deposit dan juga akaun stok. So contoh dalam situasi ini, bisnes mempunyai tunai di tangan dan di bank untuk digunakan dalam operasi perniagaan. So bagi harta bukan semasa pula, dia ada dua. Ada long term investment, pelaburan jangka panjang. Contoh yang biasa dalam kategori ini adalah pelaburan saham di Bursa Malaysia, ataupun kalau syarikat, dia boleh ada anak syarikat kat dalam ni. Selain pada itu, ada harta tetap, fixed asset, atau dalam kalau report Sdn Bhd, kita akan tulis kat situ property, plant and equipment. So ini adalah aset ni jangka hayat dia lama, lebih daripada setahun, dan biasanya dia akan ada maintenance sepanjang hayat dia. Contoh kalau ada beli kenderaan, nanti dalam akaun income ada perbelanjaan maintenance untuk kenderaan tersebut. Contoh. So nilai untuk fixed asset ni, walaupun jangka hayat dia lama dan biasanya nilai dia tinggi, tetapi nilai tahunan dia akan turun setiap tahun sebab ada kiraan peruntukan susut nilai. So pelarasan ini akan direkod setiap tahun. So dia ada percentage dia ada kiraan dia. So fixed asset ni dibeli bukan untuk dijual semula, tapi digunakan untuk tujuan perniagaan. So jika ada aset yang dibeli, maknanya dia punya nature dia adalah aset, tapi dibeli untuk dijual semula. So kita akan kategorikan dia sebagai stok yang ada dalam aset semasa. Dia nampak kan dalam kotak tu. So contoh macam kedai komputer, dia kena beli komputer dulu, baru dia boleh jual semula. Faham So dalam fixed asset ni ada jenis, sama ada dia berbentuk fizikal ataupun bukan bentuk fizikal. Maknanya dia tak nampak. Kalau fizikal, contoh kita boleh nampak. Ini yang tak nampak. Contohnya adalah kalau untuk fizikal ni yang nyata boleh nampak, macam bangunan. Kita beli rumah kedai, beli commercial building, ataupun kita beli heavy machinery, roza ke apa ke, kita boleh nampak. Ataupun kita beli kita beli office equipment, aircon, kita beli meja, furniture and fitting, kita beli komputer untuk IT dan software dan sebagainya. Kita beli complete package, bukan kita beli asal-asal software, tapi kita beli complete package. So benda tu kita akan nampak sebagai physical asset, fixed asset. Yang bukan berbentuk fizikal pula, kita tak nampak, adalah biasanya kalau untuk company-company yang besar yang ada website,
Okey, dia buat website, dia buat shopping platform sendiri, dia ada trademark, dia ada copywriting, dia ada goodwill, dia ada brand yang dah dia daftar dekat IPO. Semua itu akan dikategorikan sebagai dalam kategori fixed asset, tapi bukan berbentuk fizikal. Okey, boleh faham ya? Okey, sekarang kita tengok apa yang ada dalam liability di balance sheet ni. Okey, so liability ini bahasa mudahnya adalah hutang ataupun tanggungan yang perlu bisnes bayar kepada pihak luar. So jika hutang ini perlu dijelaskan dalam tempoh setahun perakaunan, so kita akan kategorikan dia sebagai current liability ataupun tanggungan semasa. Macam account bank draft, lagipun dia punya amount dia selalu berubah-ubah kan, pemihutang, account pemihutang, sama ada trade payables ataupun other payables. So kita akan letak dalam ni belanja belum bayar ataupun accrued expenses ataupun pinjaman jangka pendek. Okey, selain hutang, ada juga terimaan pendapatan yang sepatutnya direkod tahun depan tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan tahun semasa. Maknanya kita boleh panggil dia prepaid income. Okey, contoh income tahun 2023 sepatutnya tapi kita dah terima pada tahun 2022 tahun ni. So dalam situasi ini, prepaid income ni akan dikategorikan sebagai liability semasa dalam tahun 2022. So nanti tahun depan, tahun 2023, kena buat pelarasan akaun yang perlu dibuat untuk transaksi nak betulkan balik semula. Okey, ataupun kalau ada hutang yang perlu dibayar melebihi setahun, okey, kita akan kategorikan dia pula sebagai long term liability, tanggungan jangka panjang. Okey, contoh kita dapat term loan, hutang dia lama kan, kadang ada 5 tahun, kadang-kadang ada 10 tahun pun ada. Okey, ataupun hire purchase loan, sewa beli, paling maksimum kita boleh pinjam selama ataupun tempoh loan dia bagi, bank bagi 9 tahun. Okey, contoh kita beli kenderaan melalui hire purchase. Okey, kita kena bayar dalam tempoh 9 tahun. Macam tadi kita kata 9 tahun. So kenderaan tu kita akan record dia sebagai fixed asset, dan hire purchase loan tadi kita akan record dia sebagai long term liability. Okey, faham Okey, sekarang kita tengok pula apa yang ada dalam equity di balance sheet. Okey, part sini yang saya bagi tahu, kita kena semak balik jenis-jenis perniagaan ataupun jenis syarikat, sama ada jenis enterprise ataupun jenis syarikat, yang berbezanya dekat sini. So kita tengok betul-betul Okey, so equity ni sebenarnya adalah nature dia sebagai hutang pihak perniagaan ataupun syarikat kepada pemiliknya, sebab pemiliknya telah keluarkan duit ataupun wang untuk tujuan pelaburan ataupun sebagai modal bisnes. So kita boleh katakan secara nature-nya, equity ni adalah sebenarnya tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. So sumber equity pemilik ni bergantung kepada jenis bentuk bisnes, macam saya kata tadi Okey, so kalau dia level enterprise, sumbangan pemilik tadi akan direkod sebagai modal, sama ada pemilik tunggal ataupun perkongsian. So kalau syarikat pula, sumber equity ini akan direkod sebagai pembelian ataupun milikan saham oleh pemegang saham. So kalau kita panggil share capital. So dalam equity pemegang saham ini, selain jumlah saham, terdapat juga nilai pendapatan terkumpul atau kerugian terkumpul sepanjang operasi syarikat. So kalau dalam balance sheet syarikat, kita akan tengok angka positif tu bermaksud pendapatan terkumpul, atau negatif sebaliknya, bermaksud sebaliknya. Okey, so kita tengok. So tengok dalam kotak tu Okey. So kalau equity pemilik enterprise pula, dia akan ada modal, untung ataupun rugi bersih tahun semasa, dan juga nilai bersih ambilan dan juga pendahuluan. Susunan equity pemilik tunggal dia akan tunjuk macam ni. Ini saya ambil contoh daripada laporan equity dari balance sheet. Saya guna software.
So lebih kurang sama dengan apa yang ada di dalam borang cukai B. Okey. Kalau untuk partnership pula, software yang bagus, so dia boleh tunjuk nilai modal, baki terkumpul dan nilai bersih ambilan dan pendahuluan bagi setiap rakan kongsi. Cuma bila kita nak isi borang cukai nanti, kita akan guna nilai jumlah. So boleh nampak kan? So tapi ini contoh saja yang saya tunjuk. Okay, now kita tengok part income dan expenses. So income dalam bahasa Malaysia kita akan panggil mudahnya pendapatan ataupun hasil. So dalam bisnes akan tunjuk dua jenis income. Satu, hasil utama bisnes ataupun income, main income bisnes ataupun other income. Okay, so main income bisnes ni datang daripada, of course lah, aktiviti utama bisnes. Maknanya yang kita letak dalam sijil SSM ataupun dalam object clause incorporation of company. So kalau kita guna software, setiap kali kita keluarkan invoice, secara automatik main income ni dah record dalam sistem account. Sebab kita dah set up siap dia punya code income, description untuk main income ni. So senang, okay, auto record. So untuk lain-lain pendapatan pula, dia berpunca daripada transaksi yang bukan daripada operasi bisnes. Contoh biasa kita tengok adalah interest bank yang kita dapat daripada akaun bank semasa bisnes. Kadang-kadang setiap hujung bulan ada bank yang bagi hujung bulan, ada bank yang bagi setiap 6 bulan. So bergantung pada bank dia akan bagi sikit lah, tak banyak, sikit interest bank kita akan dapat. So itu kira kita akan record sebagai ada income. Lagi satu contoh adalah hasil terimaan jualan fixed asset lama. Macam contoh, kan saya cerita tadi fixed asset dia ada, bila setiap tahun dia akan, nilai dia makin lama makin drop sebab ada susut nilai. So bila kita jual mesin-mesin lama, contoh kita jual mesin-mesin lama, perabot lama, so hasil daripada jualan fixed asset lama ni kita akan record dia sebagai ada income. Sebab kita punya main business kita bukannya nak jual fixed asset. Okay. Untuk expenses pula atau belanja, dia adalah sebenarnya kos yang kita kena bayar dalam proses nak dapat income tadi. Sebagai contoh mudah, bila kita buat bisnes restoran, kita kena bayar gaji tukang masak kan. So kita akan record sebagai belanja gaji staff, salary expenses. Belanja pun ada dua jenis. Belanja berkaitan secara langsung dengan pendapatan. Maknanya kalau kita selalu, kalau direct cost ni, kita belanja langsung ni, kita dalam biasanya kita panggil direct cost, cost of sale, cost of product, bergantung pada software. Okay, so ini adalah cost direct dengan pendapatan. Contoh kalau kita buka gerai buah-buahan, kita kena beli buah dulu, stok buah, baru kita boleh jual balik. Sama macam contoh apa? Contoh kedai komputer tadi kan, kita kena beli komputer dulu, baru boleh jual balik. Okey. Manakala kalau untuk belanja operasi pula, dia standard lah. Nak operate kita kena bayar sewa, kita kena bayar bil utility, bil air, bil elektrik, kita kena bayar iklan ataupun owner punya allowance ataupun partnership punya allowance, salary, semua ada dekat dalam. Sebagai kita akan record sebagai kategorikan dia adalah belanja operasi. Okey. So ini adalah contoh-contoh nama akaun yang biasa kita dah buat ikut kategori masing-masing, seperti yang saya dah cerita tadi. Okey. So dalam fixed asset kita ada tangible asset, maknanya kita ada fixed asset yang boleh nampak. Kita ada tanah, ada building. Okey, kalau untuk yang tak nampak, kita ada pattern, ada software kalau dia buat software. Okey, kalau macam untuk company besar-besar ataupun SaaS company, okey, dia ada buat software. So software itu generate dia punya income kan. So kita akan letak dia sebagai fixed asset. Okey, tapi intangible fixed asset. Okey. Untuk current macam biasalah saya dah tunjuk tadi, ada cash at bank, cash in hand. Okey, so macam liability pun saya dah tunjuk tadi, equity pun saya dah tunjuk tadi, tapi bergantung kepada jenis business you on. Saya dah explain tadi kan. So macam untuk income, kita ada sales trading, kita ada service income, kita ada sales of product,
professional fee. Kalau dia punya ada professional firm, dia akan createkan account professional fees. So direct cost, ni contoh-contoh yang saya ambil kalau company tu dia jual produk online. Okey, ni adalah jenis-jenis expenses yang biasa dalam yang untuk biasa je lah. Dia ada advertising, ada apa lagi, rental macam biasalah. So boleh tengok kat sini detail depreciation, amortization semua dalam ni. Okey, nampak ya? Ini contoh saja saya buat, simple saja. Okey, yang biasalah kita tengok. Okey, ini adalah standard format untuk dan summary dari apa yang saya cerita tadi. So balance sheet yang tepat bila jumlah besar aset bersamaan ataupun sama dengan nilai jumlah besar liability campur total equity. Okey, manakala standard format untuk income statement pula bermula daripada jumlah income tolak dengan dua jenis expenses. So nanti akan dapat untung ataupun rugi bersih. So kalau dapat nilai positif bermakna bisnes tu untung, dan kalau sebaliknya dapat negatif bisnes rugi. So kalau guna software, so report ni semua kita boleh dapatkan pada bila-bila masa tarikh yang kita nak. Tak semestinya hujung tahun je. So nak report setiap bulan pun boleh, sebabnya auto generated. Okey, sekarang kita nak masuk topik yang agak berat bagi mereka yang tak ada basic account. Tapi jangan risau sangat kalau kita guna software, sistem dah auto semua. So saya nak cerita konsep persamaan account bagi enterprise dulu. Tadi kita dah tengok format balance sheet. Nilai aset kena sama dengan nilai liability campur equity kan. So asset adalah account debit, kena sama dengan account liability dan pecahan equity, yang mana nombor balance-nya adalah kredit. Nampak kan? Debit sama dengan kredit. Okey. So, bila kita pecahkan apa yang ada dalam equity pemilik, macam yang saya cakap sebelum ini, dalam tu ada apa? Ada modal, ada baki terkumpul akaun pemilik, campur dengan untung atau rugi bersih, yang mana nilainya datang daripada income statement, campur dengan nilai bersih ambilan dan pendahuluan. Nampak kan dalam yang saya tunjuk ni? So nanti you all boleh nampak ada part loss ataupun rugi, dan juga account drawing tu kenapa ada kurungan dekat situ. Sebab baki normalnya adalah positif. So bila positif berada di dalam kawasan negatif, sebab tu dia ada kurungan kat situ. Okay, nampak So macam saya cakap tadi, memang agak berat bagi siapa yang tak ada basic account. Tapi as usual, pakai software semua jadi lebih mudah. Sebab kita nak buat account, kita bukan nak buat soalan matematik. Tapi konsep ni you all kena faham. Jadi sebab tu saya sedaya upaya cuba createkan apa yang ada dalam gambar ni supaya you all boleh nampak. Okay, sekarang kita nak tengok konsep persamaan account bagi level syarikat pula. So format balance sheet dan income statement tetap sama macam enterprise. Cuma yang beza kat sini adalah part equity pemegang saham dia tu. So kalau kita tengok dekat dalam slide ni, dalam equity masih ada capital, cuma kita panggil dia share capital ataupun modal saham, campurkan dengan jumlah terkumpul untung atau rugi bersih tahun semasa dan tahun-tahun sebelumnya. Tolak dengan dividen. Kenapa tolak? Sebab dividen ini normal balance-nya adalah debit. So dia tak perlu dah ada kurungan kat situ. So ni dia macam matematik sikit lah. Boleh nampak Apa dividen ni sebenarnya? So dividen ini adalah sebenarnya pulangan yang syarikat bagi kepada pemegang saham atas modal yang dia dah bagi. Sebab dividen ni jarang kita nampak dalam balance sheet syarikat Sdn Bhd, sebab hanya yang layak saja dan yang ada untung banyak je boleh keluarkan dividen ini. So ramai orang sibuk nak tubuh syarikat Sdn Bhd ni sebab nakkan dividen ni. Sebab apa? Bila pemegang saham dapat dividen ni, terimaan dividen ini dia dah tak perlu bayar dah. Penerimanya atau pemegang saham tu dah tak perlu bayar cukai lagi dah untuk dividen yang diterima. Sebab untung lepas cukai, syarikat dah bayar siap sebelum dividen ini dikeluarkan. Sebelum dia declare dividen dan dia dah bayar, dia dah bayar cukai siap.
So proses nak bayar dividen ni agak rumit ya. Ada beberapa penilaian yang perlu dibuat sebelum nak keluarkan dividen ni. Sebab itu agak jarang kita lihat di dalam balance sheet syarikat Sdn Bhd tunjuk dividen dekat situ. Okey, part ni you all kena dengar betul-betul dan cuba faham ya. You all perasan tak persamaan equity enterprise dan syarikat sebenarnya sama je. Ada modal, ada untung rugi, cuma beza sikit dia ada nilai bersih ambilan dan pendahuluan oleh pemilik enterprise dengan dividen pemegang saham syarikat. So, walaupun bunyinya lain, okey, tetapi secara nature-nya ia adalah sama, iaitu sejenis imbuhan ataupun pulangan kepada pemilik enterprise atau pemegang saham syarikat. So saya dah tunjuk dekat dalam slide ni, you nampak sama kan? Ada dividen, ada pemegang saham dapat dividen, pemilik akan dapat buat ambilan. Okey, ia sama sebenarnya jika pemilik enterprise ada buat ambilan yang tinggi dari perniagaan. Okey, kita tengok sini ya. Disebabkan dari segi milikan enterprise ni, ianya entiti yang sama dan bersifat individu, maka cukai yang dibayar ikut kadar individu. Lagi banyak pemilik enterprise buat ambilan daripada keuntungan perniagaan, maka akan lagi tinggi cukai dia kena bayar. So boleh dikatakan ambilan itu bersifat advance personal dividend bagi pemilik enterprise. So proses nak buat ambilan dalam enterprise ni pun mudah je kan, ambil je. Okey, tapi kena record lah. Okey, so berbeza dengan dividen syarikat, pemegang saham dan syarikat adalah entiti yang berasingan. Maknanya cukai syarikat dan cukai pemilik saham dikira secara berasingan. Kiraan cukai lain, borang cukai pun lain-lain. So cukai syarikat ikut kadar cukai syarikat, manakala pemegang saham ikut kadar cukai individu. Walaupun syarikat dah bayar cukai dulu sebelum keluarkan dividen, tetapi dividen ni akan dikira mengikut kadar keuntungan syarikat yang layak dan setiap pemegang saham hanya boleh terima dividen ikut nilai saham yang dia pegang saja. So maknanya apa di sini? Maknanya pemegang saham tiada kuasa nak kontrol berapa banyak dividen aku nak tahu ni. Contoh, okey. So melihat kepada situasi ini, mana lagi okey bagi you all? Nak buat ambilan dari enterprise ke atau nak tunggu dividen Sdn Bhd? So fikir-fikirkanlah sebelum kita nak tubuh syarikat Sdn Bhd semata-mata bermotifkan nak kejar dividen ataupun nak dapat dividen saham. Fikirkan. Okey, back to topik paling serius dalam perakaunan, iaitu debit dan kredit. So ini adalah satu-satunya formula account yang you all kena hafal sampai bila-bila. Walaupun kita guna software, tetap kena hafal sebab jika ada pelarasan akaun ataupun journal entry yang tidak melibatkan bank ataupun tunai, you all kena post sendiri. So kena tahu debit apa, kredit apa. So okey, kita dah tahu dalam nilai debit kena sama dengan nilai kredit kan. So maksud debit kredit dekat sini adalah baki akhir yang biasa ataupun yang normal bagi setiap akaun ikut kategori masing-masing. So suka tak suka memang kena hafal. Boleh tulis dan tampal kat dinding. Okay, tapi saya nak bagi contoh, nak bagi you all lebih faham, saya akan tunjuk dekat slide berikutnya. Okay, now kita study part enterprise dulu. Tadi kita dah tengok dalam persamaan akaun enterprise, balance sheet ada asset, liability, modal, ambilan dan pendahuluan, net pendahuluan dan advance. So baki akhir normal bagi kategori aset dan ambilan adalah baki debit, manakala baki akhir yang normal bagi liability, advance dan modal adalah baki kredit. So bagi income statement, baki akhir normal bagi kategori belanja dan rugi adalah baki debit, manakala baki akhir yang normal bagi income dan untung adalah baki kredit. So apa saja entry atau pelarasan yang mengikut baki akhir kategori akaun berkaitan, maka nilai bakinya akan bertambah dan sebaliknya. Okey, sekarang kita tengok contoh entry yang simple bagi enterprise. Okey, mula-mula sekali
owner atau pemilik buka current account bagi bisnes. So maknanya kat sini bank bertambah, kita debit, advance atau capital bertambah, so kita akan kredit. Okay, so bila owner keluarkan duit daripada bank untuk personal use, so drawing akan bertambah, sebab tu drawing debit. Cash pula sepatutnya dia debit kan, tapi sebab dia berkurang, so kita kreditkan. Okay, bisnes beli kereta melalui pinjaman bank, so kita akan tambah fee asset. Fee asset bertambah, kita akan debit, so kita juga akan tambah loan, so high purchase loan kita akan kredit. So kereta tadi kita jual, kita akan dapat cash. Okey, sebabkan cash bertambah, kita akan debit cash. Disebabkan kita dah jual fee asset tadi dah berkurang, so kita akan kreditkan fixed asset. Okey. Untuk collection tunai bagi jualan, cash akan bertambah sebab kita collect cash kan. So cash akan bertambah, so income pun akan bertambah, sebab tu income kita akan kreditkan. Okey. Untuk tunggakan rental, bila kita bayar cek, okey, kita bayar cek, duit kita keluar kan, so sepatutnya bank ni duit masuk dia kita ataupun baki normalnya adalah debit, tapi sebab kita nak keluarkan cash daripada bank, kita akan kreditkan. Accrued rental ni adalah sebahagian daripada current liability, iaitu sepatutnya dia adalah credit balance, tapi sebabkan kita dah bayar, so automatic kita kena debitkan sebab kita nak kurangkan accrued tadi. Okay, faham nampak kan? Kalau you all tak faham, you all boleh repeat balik video ni. Okay, untuk level syarikat pula, refer persamaan akaun syarikat, balance sheet ada asset, liability, modal dan dividen. Okay, baki akhir normal bagi kategori aset dan dividen adalah baki debit, manakala baki akhir yang normal bagi liability dan modal adalah baki kredit. Okey, bagi income statement sama untuk level enterprise dan syarikat, iaitu baki akhir yang normal bagi kategori rugi dan belanja adalah baki debit, manakala baki akhir normal bagi income dan untung adalah baki kredit. So sama ya. So seperti apa yang saya cakap tadi, apa saja entry atau pelarasan yang mengikut baki akhir kategori akaun berkaitan, nilai bakinya akan bertambah dan juga sebaliknya. So now kita tengok contoh entry yang simple untuk syarikat pula. Syarikat ada tambah saham dalam bentuk tunai. So disebabkan normal balance tunai adalah debit, so tunai pun bertambah, so kita akan debitkan. Saham adalah baki kredit, saham bertambah, kita akan kreditkan juga. Ataupun syarikat tambah saham tapi dalam bentuk asset, fee asset, dia tambah fee asset. So normal balance untuk fee asset adalah debit, so bila dia bertambah kita akan debitkan. So normal balance untuk capital adalah kredit, so bila kredit ataupun bila capital bertambah kita akan kreditkan. Okay, next, director withdraw duit daripada bank untuk personal use. So amount due to director ni adalah salah satu daripada akaun di dalam current asset. So disebabkan dia bertambah, kita akan debitkan dia. So bila dia withdraw duit, baki yang baki normal adalah debit kan. So bila nak berkurang, kita akan kreditkan akaun bank. So next, bayar dividen kepada shareholder. So bila bayar duit keluar, baki normal untuk bank adalah debit, kita nak kurangkan, kita kena kredit. Dividen akan bertambah, so kita akan debitkan dividen. Ataupun last kali, audited balance untuk fee asset ni kita tengok dia terkurang catat, so kita kena tambahkan. So bila kita nak tambah fee asset ni, normal balance untuk fee asset ada debit, sebab tu kita kena debitkan juga. So kita akan kreditkan return profit. Okay, boleh nampak ya? Okay, sekarang kita dah masuk part akhir dalam modul pengenalan perakaunan berkomputer. Saya nak tunjuk setup dan entry posting guna software. Okey, dekat sini saya guna cloud software
Pendle sebagai contoh. So you all boleh cuba guna sebab dia free je. So boleh Google Pendle Tapi kena semak dululah apa yang point yang saya dah tunjuk sebelum ini. 4 perkara penting yang you all kena semak sebelum nak mula record. Pada mereka yang join kelas advance, boleh skip part ni sebab software tak sama seperti contoh ni. Okay, so you all terus pergi ke modul-modul yang ada. So ikut step by step. Tapi kena isi dulu lampiran kerja yang saya bagi. Jika kita guna software account dan kita rujuk kepada aktiviti utama bisnes, selain daripada create chart of account, kita juga kena set up item atau produk. So bergantung kepada software. Okay, ada yang guna perkataan produk ataupun ada yang guna terms item. So part ini kita patut tahu dah apa item yang kita jual dan apa item yang kita beli atau bayar setiap bulan. So setup ni dia bagi option link dengan account dalam chart of account yang kita dah create sebelum ni. Contoh, kita set up item yang kita jual dengan link account income tertentu. Okey, ikut jenis lah. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Nilai invoice keluar 5,400. Setiap kali kita keluarkan invoice bagi pada klien, sistem account akan rekod transaksi secara automatik. So income bertambah, penghutang pun bertambah. So dekat sini kita boleh nampak account sales 5,400 belah kredit dan penghutang di bahagian debit amount yang sama. So kita tak perlu buat kerja dua kali. Formula accounting wajib tahu, tapi kita tak perlu rujuk sebab sistem rekodkan semua. Mudah kan? Okey, situasi yang sama jika kita key in bil supplier. Automatik rekod belian belah debit 1,300 secara hutang dah siap. So account payable supplier belah kredit amount yang sama. So ini termasuk juga bila kita bayar sewa kepada landlord. Guna transfer bank online, automatik belanja sewa untuk bulan tersebut dah rekod. Okey, ini pula contoh jika kita rekod bayar gaji bersih pekerja guna bank. Katakan gaji kasar dia 3,200. Kita cuma isi part duit keluar saja, RM2,825.95 dari bank je. So sistem akan automatic record belanja gaji belah debit. So macam mana dapat amount 2,000 lebih ni? Ada kiraan dia berapa banyak kena potong untuk caruman EPF, SOKSO, EIS dan lain-lain. So you all boleh guna sistem portal e-payroll. Boleh google je e-payroll, EPF ni dia bagi free je. So sistem ni akan kirakan berapa net gaji pekerja setelah tolak apa yang patut. Rujuk jumlah bayaran dari sini dan kemudian buat bayaran gaji dan lain-lain caruman. Baru guna software account yang you all guna untuk record. So jadinya sistem e-payroll kita guna untuk kira berapa tolakan gaji yang wajib, berapa total EPF kena bayar. So bila dah bayar, record guna software account. So sebab sistem lain-lain, EPF punya sistem lain, kita punya software pun lain, dia tak sama. So faham ya? Okay, sambung bab gaji tadi. Kita sebagai majikan, kita record kita bayar EPF guna duit bank. So ada part potongan dari gaji pekerja, so ada part caruman majikan kan. So kita kena bayar sekaligus, kita kena bayar dua-dua serentak. So apa yang perlukan, kita cuma isi part duit keluar saja dari bank dan sistem akan automatic record belanja gaji dan caruman majikan. Situasi yang sama bila kita bayar caruman SOKSO dan EIS ataupun SIP. So kita akan record jumlah duit keluar daripada bank, sistem akan automatic record gaji dan caruman majikan. Transaksi belanja bertambah, so dua-dua akaun ni auto belah debit. So bila dah complete, kita akan semak balik baki di akaun gaji pekerja. Kena dapat balik total gaji kasar dia 3,200. So you all kena pastikan jumlah kasar gaji staff ni sama seperti yang asal. Kalau tak sama, maknanya record you all salah. Sama ada you salah kira ataupun you salah entry. Bila kita semak pula part caruman majikan, sistem akan tunjuk macam ni. Dia dah auto record belah debit amount yang tepat. So bila dah complete, kita akan tengok income statement. Sistem akan tunjuk macam ni, iaitu untung bersih dapat 400 lebih dengan syarat you all create catat account dengan betul. So account disusun ikut kategori yang tepat. So boleh faham ya? Tengok contoh ni, ni yang simple punya lah. Okey, sampai setakat ini saja modul teori pengenalan perakaunan berkomputer.
Kepada mereka yang berminat nak belajar lebih advance, so boleh join bengkel hands-on Record Account Enterprise. Sama ada you all single owner ataupun partnership. So saya akan tunjuk detail step by step proses bookkeeping menggunakan software. Software yang saya nak guna nanti bukan Pendle ya. So saya pilih mana yang paling mudah guna dan senang setup walaupun you all tak ada basic account. So kepada mereka yang pernah guna Excel untuk record account, you all dah boleh tengok kan bukti macam mana software ni kalau kita guna untuk record account memang mudah sangat berbanding Excel. Buat masa ni saya nak fokus dulu workshop untuk level enterprise. So untuk syarikat Sdn Bhd, so insyaAllah dalam tahun depan saya tengah susun modul lagi, belum siap lagi. So kalau dah siap saya akan inform lah nanti, okay? So untuk workshop ni saya target semua peserta boleh hasilkan penyata keuangan sendiri dan boleh generate pada bila-bila masa sebab kita guna software. So kalau kita boleh buat rutin account bulanan, so nanti you all boleh tengok sendiri macam mana you all jaga, macam mana potensi bisnes you all, macam mana you all boleh kawal kos apa yang patut. So bukan tunggu hujung tahun baru nak buat account. Kalau nak plan apa-apa pun dah tak sempat dah. So contoh bila dah buat account tahunan, setahun sekali you buat account, maknanya baru hujung tahun baru you tahu bisnes tu sebenarnya dah rugi teruk. Okay? So untuk bengkel hands on ni, yang untuk enterprise ni, you all bayar sekali je. So nanti apa yang you all akan dapat adalah cloud software account. Ada lebih 30 video tutorial yang step by step. Saya akan bagi nota dan lampiran kerja, dan juga saya akan buat group support kalau ada apa-apa nak tanya. Okay, so you all dah tengok cara saya share satu video macam mana saya record step by step dalam channel ni kan. So saya akan tunjuk cara yang sama tetapi akan lebih detail. So bab yang paling kritikal iaitu create dan susun chart account saya akan tunjuk satu-satu. So dalam bengkel ni juga saya akan bagi test supaya saya nak pastikan semua peserta betul-betul faham teknik record account yang tepat. So lulus je test, saya akan bagi sijil digital. So boleh tengok detail di link description. Tapi jangan panik kalau siapa yang dah buka detail tu, description you all buka akan nampak modul semua dalam bahasa Inggeris kan. So slide dan nota semua dalam BI, tapi saya akan explain satu-satu dalam BM. So kiranya saya buat bengkel ni dalam dua bahasa. Sebab kalau saya nak translate semua dalam BM, takut nanti orang pening dengan saya pun sekali pening. Betul tak? So lagipun software account kan guna dalam BI, jadi saya kena buat cara macam itulah, dua bahasa. So you all mudah faham dan you all boleh terus guna record account sendiri. Kalau perasan saya memang tak ada offer bonus pen ke calculator ke t-shirt ke dan sebagainya, sebab saya nak pastikan you all bayar bagi perkara yang utama saja. Jadi automatic you all dapat jimat bayar sebab saya sendiri dapat jimat kos. So orang kata win-win situation. So sama-sama boleh jimat. So yang minat nak join boleh klik di link description. So untuk peserta workshop kita sambung dalam e-learning portal. So terima kasih semua. Bye.